Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, para Guardian, para top fans, para pembaca yang berada di Malaysia maupun di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Garasi TV. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita maklumkan sebelum ini, selama 3 hari berturut-turut kita bersama dengan pasukan F-Team. Kalau hari pertama pada hari Rabu, tak silap saya, kita bercerita tentang Ops Ular. Kemudian semalam kita bercerita tentang Ops Talung, di mana operasi memberkas Ketua Penganas Komunis di Central Working Committee dia, iaitu Chong Cho. Dan hari ini kita akan bercakap pula untuk hari terakhir kita bersama F-Team ni, kita akan bercakap tentang satu lagi Ops yang juga tidak kurang menariknya, iaitu Ops Kelah. Baik, untuk tujuan tersebut petang ini kita sangat bertuah kerana bersama kita adalah dua bekas orang kuat F-Team ni. Kejap saya tengok. Yang pertama, kita ada HCP Bersara Dato' Abdul Hamid. Apa khabar, Dato'? Baik. Selamat datang ke Garasi TV. Terima kasih. Dan kita di sebelah kanan saya, kita ada Sarjan Bersara Detektif Isa bin Atan. Apa khabar, Cik? Sihat, ha? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang. Sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana anda memberi support terhadap Garasi TV dalam minggu bersama F-Team ni. Dan kalau tengok saya hari ni, untuk first time ni saya memakai cap baseball. Dan di sebelah kiri dan kanan saya ada juga, kita ada t-shirt kemeja T yang berlogokan F-Team. Jadi ada yang tanya, macam mana nak tak ada ke apa souvenir ke merchandise ke apa ke? Ada, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti tuan-tuan boleh tengok dalam skrin, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada beberapa set combo. Kita ada combo, kita ada set A, set B, set C, set D, semua kita akan naikkan dari masa ke semasa. So, kalau berminat sila message ke nombor yang tertera. Yang ini semua hasil jualannya adalah pergi kepada F-Team sendiri. Dia tidak ada kena-mengena dengan Garasi, tetapi Garasi sangat support. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok di sebelah kiri dan kanan saya, kemeja T bulat dan juga kemeja yang ada collar ni, dan juga cap, sila dapatkan barangan. Mungkin masing-masing rasa dekat dengan F-Team, nak tumpang bangga, nak support aktiviti bekas-bekas anggota dan pegawai F-Team. Jangan lupa untuk membeli barangan mengikut nombor yang tertera. Baik, kita tidak mahu membuang masa lagi. Datuk, Datuk kita ni, jawatan terakhir dia adalah Timbalan Pengarah di Cawangan Khas Bukit Aman. Tak. Ketua Pegawai Turus. Ketua Pegawai Turus. Dia panggil Ketua Pegawai Turus Cawangan Division E3. Division E3. Bukit Aman tu. Jadi saya difahamkan lah, Datuk antara pegawai yang lama lah berada dalam F-Team ni. Bermula seawal 74 tu. 74 sehingga 86 barangkali. 86 lama tu. Maknanya Datuk melihat sendiri jatuh bangun pasukan ini. Selama 2 hari ni kita dah pergi direct dah ke operasi apa semua. Tapi mungkin untuk orang yang pertama kali petang ni dia tengok Garasi menemu bual pegawai F-Team ni, mungkin kita boleh recall sekejap lah sebelum kita masuk ke topik kita hari ni. Ramai yang bertanya, kenapa F? Kenapa bukan A? Kenapa bukan C? Kenapa bukan X? Mungkin Datuk boleh mulakan dengan kenapa F, dan seterusnya mungkin kita bagi short briefing sikit lah, atau penerangan sikit apa itu F-Team. Silakan, Tok. Okey. F ni sebenarnya secara tak langsung lah. Dalam Division E3 ni dulu, kita ada section A, B, C, D, E. Okey. Masa tu sampai E saja. Alright. Jadi bila dia buka satu section baru, itu pasal nama dia F. Jadi secara tak langsung F juga maknanya fighting. Oh, fighting. Fight. Itulah Fearless. maksudnya. Okey. Fantastic. Itu kaitannya lah. Ramai yang bertanya. Okey. F tu stands for fight.
and fearless. Okey, itu dia. Untuk menjawab pertanyaan tuan-tuan 2-3 hari ni, kenapa F bukan A, bukan X, bukan Z. Okey, Datuk, boleh cerita sikit lah. Ni mungkin ada yang first time dia tengok, dia dengar pasal F-Team ni. Basically, F-Team ni ditubuhkan untuk apa tu? Okey. Kita tahu apa sebab F-Team ditubuhkan. Kaitan dia tak lain tak bukan kerana Parti Komunis Melaya. Okey. Maknanya Parti Komunis Melaya, dia ada 2 emergency. Daripada yang awal, dia kalah, dia masuk ke Thailand. Apabila dia masuk ke Thailand, dia hidupkan balik perjuangan dia. Dia hidupkan balik perjuangan dia, dia timbulkan kekuatan dia, dia rekrut orang baru dan sebagainya. Dan lepas tu, dia cuba nak bagi tahu dengan dulu punya kekalahan, sekarang dia making a comeback. Itu sebab dia masuk sebelah Kedah, dia masuk ke Perak. Dia masuk ni, dia cuba, dia buat ambushes dan sebagainya. Dia nak bagi tahu dengan rakyat Malaysia perjuangan dia. Kekuatan dia, kemampuan dia. Jadi bila dia buat macam ni, dia juga selain daripada apa yang berlaku dulu punya emergency yang pertama, dalam emergency yang kedua ni, dia pastikan dia ada orang muda. Dia juga ada anggota-anggota underground. Yang tak duduk dalam hutan tetapi duduk di pekan. Anggota ni lah jadi support dan sebagainya. Dan lepas tu dia juga ada satu grup dia panggil mobile group. Grup ini pergi kalau cuba membunuh dan sebagainya untuk menakut-nakutkan. Menakutkan yang orang-orang yang tak ada misalnya menakutkan military, polis dan tentera. Jadi dia punya target inilah. Dan apabila target ni macam ni, Special Branch berasakan kita juga perlu ada satu unit yang kita serahsia-rahsianya, boleh katakan semua orang tak patut tahu dan tak tahu. Jadi bila nak dapatkan unit ni mestilah orang kata unik lah. Dia mesti ada daripada komposisi ni orang-orang yang special. Jadi pada mulanya pegawai-pegawai cawangan khas yang berkait dengan memerangi komunis pada zaman awal, maknanya tahun 48 ke 60, orang-orang itulah juga akan mengetuai Section F ni. Orang yang pertama diarah untuk mengetuai section ni adalah Datuk Dr. Leong Chee Wo. Lepas tu Datuk Leong Chee Wo ni pasal dia punya experience banyak dengan emergency pertama, dan juga selepas tu dia ditukarkan ke RBCO. RBCO ni adalah Regional Border Committee di selatan Thailand, yang dikaitkan dengan Thailand punya intelligence, Malaysia punya intelligence. Dan intelligence ni adalah berkait dengan anti-komunis lah. So diorang ni formkan ni pasal kita nak melawan apa yang komunis bercadang masuk pada negara kita ni. Jadi dia pilih, orang-orang yang terpilih adalah termasuklah bekas-bekas komunis yang menyerah dan juga yang ditangkap. Dan selain pada tu, kita juga adalah dulu ex-army, ex-field force, dan lepas tu orang-orang yang tertentu dengan kepakaran masing-masing lah. Jadi grup ni kecil saja mula-mula, dia lebih kurang dalam 17-18 orang. Kecil je asalnya. Dan lepas tu apabila kita tengok kerja tu makin banyak dan sebagainya, baru kita expand. Expand maknanya kita rekrut orang daripada tahun ujung 77, tahun 80, tahun 82 dan tahun 87. So berderet lah. Maknanya asal mana orang kurang, tukar dan sebagainya, kita akan top up balik. All in daripada dia permulaan ditubuhkan sehinggalah dia dibubarkan, paling ramai anggota ataupun pegawai dalam FT berapa orang tu? 164 orang. Itu kira paling ramai lah tu? Paling ramai. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, nak menumpaskan komunis di dalam hutan belantara, F-Team hanya dianggotai oleh 164 pegawai dan anggota polis sahaja.
Itu paling tinggi lah. At one time pernah tak setakat 50 orang ke ataupun macam mana? Dia top up, orang keluar top up, keluar top up je. 164 orang ni maknanya keseluruhan. Okey. Daripada day one lah kita rekrut orang sampai dibubarkan lah. Pada satu masa kita ada hanya antara 50 ke 50 lebih orang. Oi. Beroperasi di Semenanjung dan Sabah Sarawak atau di Semenanjung saja? Kita concentrate sebenarnya di Peninsula. Tetapi bila ada request apa-apa berkait dengan Sarawak, misalnya macam ketua PT3F ni, dia tukar dia pindahkan ke Rascom. Oh, Rascom ya. Untuk membantu Rascom lah. Ya. Tapi F punya elemen tu ada je. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Itulah orang kata pepatah bahasa Inggeris, less is more. Bukan kuantiti tetapi quality. Bercakap tentang ini, kita ada di sebelah kanan saya salah seorang anggota yang terpilih untuk memasuki F-Team, iaitu Sarjan Bersara Isa. Apa khabar, Jan? Alright. Maknanya Cik Isa masuk ke F-Team tahun 1978. 78, kira-kira almost 7 tahun selepas F-Team ni ditubuhkan. Okey. Boleh cerita sikit tak macam mana Cik Isa boleh terpilih untuk masuk? Asalnya unit apa? Saya dulu daripada Batalion 9 Pasukan Polis Hutan. Okey. Daripada situ, saya join Tiger Platoon. Tiger Platoon, unit elit dalam PPH lah. Okey. Kemudian saya pun terlibat dalam unit UKK dulu. Unit saya kawalan kawasan. Apa dipanggil Unit kawalan kawasan. Unit kawalan kawasan. Itu dia. Dah tak ada dah sekarang kan? Tak ada lah. Daripada situ, kira saya sebagai demo platoon lah. Okey. Daripada situ, tak macam mana nasib saya lah. Mungkin pilihan tu melalui orang atas lah. Daripada cakapan antara pegawai-pegawai untuk memilih orang untuk masuk bidang. Saya pun tak tahu F ni, Man. Tak tahu apa? Tapi pernah dengar tak, Cik? Tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar pun. Cuma kau nak masuk SB. SB pakai tie lah. Itu je. Tak pakai uniform. Okey. Itu saya cakap dengan siapa masa tu kan, memang semua orang nak. Pasal dalam keadaan masa tu Polis Hutan memang teruk kerja dia. Bukan teruk lah, maknanya operasi apa, orang masuk hutan apa tu kan. Memang orang cari punya. Tapi saya bukan kerana itu. Saya tanya, masa tu Tuan Kaini yang interview saya tanya kerja macam mana? Dia kata, kau kalau nak menengok tengok live-nya komunis, kau masuk F. Itu je dah. Sama ada kau nak bunuh ke, nak tangkap ke, kita akan train. Itu saya tak tolak lagi lah. Maknanya memang syok ni. Masa tu umur berapa tu? Masa tu saya ingat 21 itu lah. Belum berkeluarga? Belum. Saya tengah budak lagi. Pasal apa? Saya pun masuk kerja pun awal kan. 18 tahun betul-betul umur tu. Masuk rekrut tahun 1969 tadi. Lepas training dia di Kinta dan sebagainya. Dia turun disebut kepada Batalion 9 tadi. Di situ saya sampai ke tahun 1977 lah. 1 bulan 1 1978 saya pun dapat masuk F ni. Bila masuk F-Team, latihan dia kira macam mana? Berapa lama tu? Masa tu belum ada latihan, cuma kita ni. Cuma yang dia diseksa jiwa saya tu kan. Saya ingat 3 tahun baru saya tahu mana office saya. Tu saja. Office yang betul lah. Dia letakkan satu base tu, kau duduk di situ. Macam safe house lah. Kita menong, pagi lari apa, buat kerja sendiri je. Pasal dia nak tengok kita punya attitude kita tadi. Maknanya latihan dalam kerja lah. Tak sanggup latihan dalam kerja ni. Okey. Pasal tu kan, masa tu. Maknanya Cik Isa diajar untuk membuat penyamaran lah. Itu termasuklah semua. Daripada skill macam skill persenjataan kita memang dah ada lah. Dia apa ni di Polis Hutan dan sebagainya. Cuma kan kebanyakan kita belajar daripada saya punya sipu semua. Dah arwah lah main sancai, arwah itu saya punya sipu tu. Sekarang yang tinggalnya kaku lah saya punya sipu. Pakai nak buat latihan tracking dan sebagainya. Itu banyak daripada pengalaman tu lah banyak ya.
mendatangkan kejayaan pada diri saya lah. Dan orang kata unit ini. Antara penyamaran terlama, terpanjang yang dilakukan. Jadi apa tu? Jadi tukang kebun ke apa? Tak jadi tukang kebun. Saya jadi komunis. Tu Cik Isa pula jadi komunis. Ini satu. Sebab apa ada iras Chinese look ke apa? Ini satu projek yang jalan oleh Iwana masa tu. Okey. Itu kan di Ceroh. Maknanya dia di dalam dalam cerita ni dia ada dua DLB. Satu DLB A dan satu B. Apa DLB? DLB dead letter box ataupun peti surat mati tu. Okey. Jadi projek dia kita nak tangkap hidup-hidup yang ambil ni. Pasal apa kita ada kepakaran dalam penulisan DLB tu kita boleh pusing-pusingkan lah kan. Tadi masuk A keluar B. Masuk B keluar A sehingga selama mungkin 2 tahun lebih lah kan. Dia punya masuk cerita tadi dah penyamaran tadi. Masuk pukul 2 pagi pakai tentera tadi. Dengan trak tentera masuk tu. Sampai ke pinggir hutan, dia drop kita, dia balik. Sampai dalam, kita tukar pakaian, Pak. Pakai komunis, Pak. Masa tu komunis yang betul tahulah. Tak tahu. Komunis makna tapi kawasan dia tu. Maknanya komunis pun tak sedar. Tak tahu. Tak tahu. Memang tak tahu lah kan. Tapi Cik Isa sendiri menyamar pada orang kampung seolah-olah Cik Isa komunis. Masa tu bukan saya seorang lah. Yelah. Lebih kurang 15 anggota. I see. Semua Cina. Cina kan. Ex-komunis semua. Melainkan saya seorang Melayu, muka Melayu pula. Dengan Tuan Kenny. Tuan Kenny Cina lah. Tuan tengok macam mana dia rupa memang Cina lah kan. Tapi maknanya komunis betul. Tak adalah kenal Cik Isa, tak pernah bercampur lah. Tak jumpa lah. Maknanya Cik Isa menyamar jadi komunis untuk mengaburi mata penduduk setempat lah. Itu. Cuma kita nak tahu kan, nak buat satu projek tu lah. Projek tu untuk dapatkan dia punya data box tu. Kalau kita dapat ni, kita akan dia di sini, kita letak sini. Maknanya dia boleh pusing balik. Jadi cerita ada dalam tu lah. Okey. Faham. Itulah. Kita dah masuk gear 1 dah ni. Okey. Kalau hari pertama hari tu, kita bercakap tentang Ops Ular. Di mana pasukan F-Team berjaya menggagalkan perancangan komunis untuk mengebom maktab polis di Kuala Kubu. Dan semalam kita bercakap tentang Ops Talong, iaitu misi pemburuan ke atas ketua komunis Chong Chor. Hari ini kita akan bercakap tentang satu lagi operasi yang tidak kurang hebatnya dan yang pernah dijalankan oleh F-Team, iaitu Ops Kelah ke Kelah? Kelah, ikan kelah. Okey. Tadi tu baru mukadimah tuan-tuan dan puan-puan pada mereka yang baru masuk, yang baru tengok ni. Di sebelah kiri saya ialah Dato' Abdullah, dan sebelah kanan saya ialah Sarjan Bersara Isa. Ni semua orang-orang kuat F-Team ni. Dato' Abdullah, untuk pengetahuan, masuk daripada tahun 74 sehinggalah 1986. Sarjan Isa daripada tahun 78 sampai 94. Lama tuan-tuan. Ini orang kata walking dictionary lah untuk F-Team. Baik Dato', kita masuklah topik kita, iaitu Ops Kelah. Saya kalau kata Kelah ni ikan lah. Okey Tok, macam mana bermulanya Ops Kelah ni? Macam mana boleh dinamakan Ops Kelah? Apakah objektif Ops Kelah? Silakan Dato'. Okay, sebelum tu saya nak bagi satu urutan sikit. Okey, Dia Ops yang pengawasan cerita adalah Ops Talong. Okey, itu Ops Talong tu last lah Okey, alright. Yang operasi-operasi yang mustahak, yang di mana result dia ramai lah dapat tangkap dan bunuh, ialah nombor 1 operasi Kelong. Okey. Operasi Kelong tahun 77, Operasi Kelah tahun 81, 82 lah. Okay. Sebenarnya dia bermula lebih awal pada tu, 80 dah start dah. Okey.
apa asal saya kata operasi-operasi di mustahak? Kerana apa yang kita dapat daripada operasi Kelong dan operasi Kelah, orang tu juga lah kita gunakan untuk operasi Talong. Maknanya kita dah snowball. Kita U-turn-kan dia. Okey. Betul. Jadi itu pasal saya kata mustahak lah. Satu kerana ramai lah. Misalnya katalah operasi Kelah. Dia punya total yang kita dapat lebih kurang 22 ke 24 orang. Saya tak berapa pasti. Okey. Lepas tu semasa Kelong, kita dapat 16 orang tangkap, bunuh 3 orang. So 19 Okey. Jadi kalau you tengok dia punya figure kat situ saja dah 30 lebih. Pada komunis ni 30 lebih tu kira ramai. Oh, ramailah. Kita nak rugi jumpa lah seorang pun payah. Sebabnya kalau mula-mula masuk di Pahang, kata anggota dia pernah lebih sampai 120 orang lebih dan nak ditambah. Jadi kali kurang buat 30. Pasal saya kata mustahak. Okey, berkenaan dengan operasi Kelah, macam mana dia bermula? Ialah mula-mulanya dia dapat satu information. Okey. Mengatakan satu orang tu ada kaitan dengan komunis. Secara rambang macam tu je. Okey. Lepas tu dia tangkap orang ni, buat interrogation dan memang betul dia terlepas cakap. Okey. Dia terlepas cakap, dia kata ada satu grup daripada utara. Oh. Kalau utara pada Pahang tu maknanya sebelah Kelantan. Ya. Jadi bila dia terlepas cakap, tapi dia tak ada cerita lebih lah, itulah mula-mula. Lepas tu SB fikir kalau misalnya satu orang sudah terlepas cakap macam tu, bermakna benda tu ada lah. Tinggal kita nak buktikan. Jadi secara tak langsung pula, orang ni juga ada kaitan dengan satu lagi yang juga penyokong komunis di Kuala Lipis. Dia duduk dalam pendalaman lah, tapi dia Kuala Lipis. Dia pula kononnya ada kaitan dengan Chong Chok. Dengan ketua Six Assault Unit. So bila dia cerita begitu, kita dua-dua orang ni kita tangkap, kita cerita, tanya. Susah juga kita nak dapat. Tapi SB ni orang kata jenis degil lah. Kalau congkil sikit tak puas hati, congkil lagi tak puas hati, congkil sampai dapat lah. Jadi penghabisan ni sampai kita dapat pusingkan dia. Okey, sekarang ni kalau kau tolong kita orang juga boleh tolong kau balik. Maknanya kita takkan ambil tindakan apa-apa kan. Mungkin kau juga boleh dapat reward dan sebagainya. Penghabisan dia setuju. Jadi bila dia setuju, yang grup ni kita cek kita rupanya grup ni daripada 16 Assault Unit ataupun 16 penggempur. 16 Assault Unit ni sebenarnya asal usul dia datang daripada third company dekat kawasan Betong. Okey. So kalau misalnya orang faham pasal peta Malaysia ni, daripada Betong tu kalau you turun ke bawah you masuk Perak. Tetapi kalau you pergi sikit ke sebelah eastern sebelah timur, you akan masuk ke kawasan banjiran sebelah sini lah. Maknanya akan masuk kawasan Merapu dan turun ke bawah. Kawasan ni boleh turun sampai ke Kuala Lipis. Ya. Jadi misi dia orang ni, apabila saya nak pendekkan cerita lah. Misi 16 ni assault ni, kononnya dia kena turun bawah. Mula-mula dia benda ni ada kaitan lah. Dia sekarang susah nak cerita ni tapi biar saya gambarkan. 10 Assault Unit daripada Kelantan ataupun sebelah kawasan Golok dan sebagainya, Naratiwat dan sebagainya. Grup ni dia juga sepatutnya kawasan Kelantan tu grup kawasan dia. Tapi dia orang Melayu ni susah sikit nak support. Jadi dia kena berjaga-jaga. Dia masuk dalam, dia masuk balik. Dia turun ke dia masuk balik. So far dia buat tu. Jadi satu masa dulu dia punya connection, dia nakkan 16 Assault ni campur dengan 10 Regiment turun ke bawah. Itu mula-mula asal kaitan dia lah. Tapi 10 Regiment ni macam mana pun dibalik-balik. Lepas tu third company arahkan 16 Assault ni cuba pergi ke kawasan Gua Musang. Gua Musang pun dia tak dapat support. Sebenarnya pernah ada kontak kat situ. Kontak dengan militeri dan sebagainya. Jadi lepas tu dia pun turun ke bawah. Daripada Gua Musang dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah, dia try masuk sampai ke bawah tu. Satu masa tu dia pernah sampai dekat Padang Tengku.
ataupun kawasan kacau lah, kacau dan tengku. Dia kontak orang ni. Yang orang yang pertama saya cakap tadi. Bila dia kontak tu, so bila dia cakap itu, lepas tu bila kita dah dapat macam ni, sekarang kita nak fikirkan apa misi dia orang. Misi dia orang ni untuk bawakan radio wireless komunikasi, okey. Senjata. Dan apa-apa lagi lah, kod-kod. Itu bawa benda Allah tu daripada mana? Daripada Darati Wat tu? Daripada third company. Tak, bukan daripada Darati Wat. Third company ni sebelah kawasan Betong. Oh, daripada Betong. Kawasan Betong dia turun bawah. Maknanya kawasan Thailand lah. Macam saya kata, kalau Betong selalu dia masuk Perak. Dia pergi ke sebelah sini. Betul. Dia turun bawah. Okey. So, kita dapatlah maklumat tu. Bila kita dapat maklumat macam ni, kita dapati yang penerima dia mestilah dia congcor dekat Sixth Assault Unit di Pahang. Dan Pahang ni dia punya grup apabila dah kurang dengan Ok Kelong, dia dah susah hati. Dia dah kurang. Jadi bermakna sebab itu bila 16 Assault ni kalau nak datang support dia memang baguslah. Tapi Sixth Assault Unit ni tak, masa mula-mula dia tak ada pengetahuan yang diorang ni tak datang turun. Jadi apabila kalau macam tu, so SB mainkan diorang ni dua-dua lah. Kat sini kita cuit sikit, kat sini kita cuit sikit. Tu kita dia. Test call tengok macam mana kan. So lepas tu apabila kita fikirkan, kita kena ambil 16 Assault Unit ni dulu. Sebelum kita nak kaitkan diri kita dengan Sixth Assault Unit. Tapi sebelum tu adalah sikit-sikit kita okey, alat komunikasi macam kita tahu tadi kan, kita kata DLB atau peti surat mati dan sebagainya. Yang kita ni dalam SB kita ada master forger. Yang boleh meniru ni. Boleh tiru tulisan bahasa Cina. Macam benda tu datang daripada orang-orang tertentu. Itulah hebatnya cawangan khas. Dia orang boleh tiru pula tulisan komunis tu. Pengganas komunis pun ingat surat tu daripada bos-bos dia orang. Rupanya kita buat sendiri. Okey. So dengan tu lah baru kita boleh, orang kata boleh masuk jarum lah. Kita start. Sekarang katalah saya hantar pada Isa. Okey. Ini dia percaya, dia tahu pada saya, dia pun balas. Misalnya macam tu. Balas gitu. Satu hari dulu yang Sixth Assault Unit ni nak tahu apa pasal dia orang ni tak nak turun bawah. So dia orang ceritalah. Jadi apa kita buat? Kita nak jaga supaya apa yang kita kata ni orang kata betul lah. So kita buat mock attack. Ataupun apa dia panggil? Serangan olok-olok. Serangan olok-olok. Jadi ada bertembak. Jadi dia orang ni kata dia orang tak boleh turun kerana ada tentera kat sini. Okey. Itu satu daripada sebab. So bila buat macam ni, kita ada hubungan apa semua, lama-lama dia orang ni percaya. Grup ni memang nak turun bawah. Ada misi dia lah. Okey. Dan lepas tu dia orang pula minta, kata kalau susah pasal kau pula hantar orang kau ke atas. Kan? Okey? Dia ada way round lah. Correct. Jadi kita fikir ni, kalau dia ni satu grup kat sini, satu grup kat sini, SB tengah-tengah pening, kepala kita macam mana nak buat? Yang paling baik kita ambil satu grup ni dulu. Okay? Jadi 16 Assault Unit kita SB bercadang, kita bawa ni macam daripada tempat kita, macamlah camp dia orang ni, baru kita berurus dengan Sixth Assault Unit. Okay? Tok, sebelum kita pergi jauh sikit ni, kita ambil satu soalan ni. Dia orang kata, komunis ni turun ke selatan lah, timur lah, melalui hutan tebal tu, tak susah ke? Hutan tebal kan, dia pergerakan tu, dia boleh pilih pula turun ke sini, turun ke hutan ni. Dia orang ni memang cekap tu. Senang, saya jawab senang. Satu, pasal perjuangan. Okey. Satu, pasal ideologi. Jadi, ideologi dah ditanam kepada dia orang. Perjuangan dia orang nak ambil alih negara. Jadi, kerana itu mereka sanggup. Susah macam mana pun dia akan cuba. Selalunya perjalanan tu ambil masa berapa hari tu? Terpulang pada keadaan. Okey. Ada keadaan kadang-kadang kita ikut sungai sepanjang-panjang jalan, alhamdulillah. Tapi ada juga masa kena panjat bukit, turun bukit, cari pematang dan sebagainya. Itu memang panjang sikit. Macam kes ni, misalnya daripada third company, dia orang turun pergi ke Kelantan dan turun sampai ke tempat yang saya cakap tadi, Padang Tengku tu. Tak kurang pada 3 bulan. 3 bulan? Kejap.
3 bulan Tak kurang pada 3 bulan. Berjalan. Tu dia tuan-tuan, 3 bulan berjalan. Bukannya gerak. Kan? Bukan semudah itu, 3 bulan berjalan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak tanya Cik Isa. Cik Isa mula-mula dalam Field Force. Kemudian, ingat masuk SB pakai tie lah. Sekali dimasukkan ke dalam FT, masuk balik ke dalam hutan. Pernah tak terdetik, aduh, menyesal lah aku masuk FT ni, kalau aku duduk kat PPA tu tak adalah. Silakan. Demi Allah, saya tak menyesal. Tapi saya bangga. Terus terang saya cakap kan. Terang saya bangga saya berada dalam F tadi. Daripada situ saya boleh menaikkan taraf hidup saya lah. Kemana kemahiran saya tadi. Sebab itu kan memanglah orang bila berkata saya cerita awal tadi masuk HB ni pasal masa tu keadaan negara memang kecil-kecil, bukan kecil tu memang perang lah. Perang kan. Pernah satu hari tu saya di Pancor. Kawan saya tanya, dia dengar siaran radio ni petang, betul kita anggota ni dia bagi kepingat apa semua dengan kebanyakan. Aku dapat lah, memang best dia. Saya pun cakap dengan dia, kalau setakat kita duduk sini memang tak ada apa lah, tak apa pencen lah. Pasal apa, dia di dalam polis dia ada 2 tempat yang paling boleh dapat pingat, saya cakap. Satu, batch 9 komando. Nombor 2 kita lah. Kita tu pun bukan niat nak dapat pingat tu kan. Tapi nak memberi rangsang pada dia tadi. Itu dia. Jadi bila masuk di sini tadi di F ni, dia punya tugas dia lagi mencabar. Sama ada kita berkumpulan ataupun persoalan tadi. Dia pasal itu nombor yang utama sekali pasal rahsia. Rahsia ni termasuk dalam kita sendiri. Tu yang dia kata need to know basis tadi. Macam kawan saya ni pergi kerja, saya tak tahu, saya tak boleh tanya dia nak pergi kerja mana. Dan projek punya saya itu saya dengan nama yang saya cerita yang di Ceroh ni kan, memang saya rehat je sampai masuk keluar. Lain tak ada orang kerja lagi, tak kacau kita kan. Begitu yang lain. Sebab itu antara kita sampai hari ni baru kita tahu dia ni kerja ni, dia kita ni. Kita tak tahu. Tu kerahsiaan tu memanglah saya kira A1 lah. A1 lah. Memang A1 ni. Maknanya kawan walau satu orang kata duduk sebelah katil pun kita tak tahu. Kau nak masuk mana? Punya nak jaga tahap kerahsiaan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jangan lupa F-Team juga hari ni ada bawa merchandise. Kalau tuan-tuan tengok di sebelah kiri dan kanan saya ada banyak lah ni. Kalau saya tengok kat sini, combo A hanya berharga RM150. Combo B berharga RM80. Dan kita ada banyak lah. Ada set A, set B, set C, set D. Ada t-shirt. Ada cap yang macam saya pakai ni. Ada t-shirt collar. Boleh tengoklah di skrin tuan-tuan. Kalau berhasrat untuk memiliki barangan-barangan cendera hati, merchandise daripada F-Team. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, F-Team dah tak ada lah. So inilah peluang terbaik kalau rasa nak tunjuk, nak simpan untuk generasi, untuk anak-anak kita, nak bagi tahu. Tahu tak kita dulu ada satu pasukan lawan komi nama F-Team apa semua ni. Belilah barang-barang ni. Kita support mereka, bekas-bekas anggota dan pegawai ni. Kita support mereka dengan harga yang saya rasa okey, mampu milik. Ada barang serendah RM65, ada RM130, RM80. Combo pun ada, tuan-tuan dapat kan kalau tuan-tuan tengok kat skrin. Jadi at least kita ada something lah. Kita nak cerita dekat anak-anak kita kan. Anak tanya apa F-Team, tunjuk ini F-Team, ini logo dia, ini. So kita ada t-shirt, kita ada apa. Tuan-tuan boleh buat pembelian melalui nombor yang tertera. Baik Datuk, kita sambung ke Ops Kelah. Macam mana tadi kita dah cerita dah, kita dapat maklumat, F-Team dapat maklumat ada pergerakan untuk menghantar alat-alat komunikasi, senjata dan sebagainya pada Chongchor di 16 Assault Unit. Selepas tu
Okey. Apa yang berlaku, walaupun dia pernah datang, dia juga balik-balik. Okey. Dia balik-balik, mana dia duduk dalam kawasan hutan lah. Selatan daripada Gua Musang. Selatan daripada Gua Musang. So, dia orang ni, dia bercadang. Kalau dia nak datang ke selatan lah, maknanya nak masuk ke kawasan Kuala Lipis, di mana kita punya Chongco, sebenarnya dia punya headquarter dekat kawasan Sungai Ruan. Sungai Ruan tu tak berapa jauh daripada Kuala Lipis lah. Jadi, so dia orang rancang macam-macam. Ada pertama kali tu dia rancang kalau boleh tak dia naik ke tepi. Oh, komunis naik ke tepi? Komunis dia naik ke tepi. Boleh tak dia naik ke tepi? Maknanya dia naik pada Gua Musang ataupun Merapu, dia akan turun ke bawah. Okey. Jadi SB pening kepala, dia kata kalau naik ke tepi satu hal juga ni. Kan? Macam mana kita nak buat? So apa kita buat, bila kita dapat information itu, kita juga buat dry run. Kita tiap-tiap hari orang-orang tertentu lah, kita ada kumpulan-kumpulan. Selagi ada ke tepi naik, selagi itulah kita naik dan turun balik. Naik sajalah. Tak, kami base dekat Kuala Lipis. Okey, alright. Daripada Kuala Lipis, kita naik pergi ke Gua Musang. Oh, okey. Kalau ke tepi pagi, malam kena naik lah. Turun besoknya. Lepas tu, next train. Okey. Lepas tu, next train. Itulah. Selagi ada ke tepi tu kan, kita nak tahu suasana dalam ke tepi macam mana. Kalau kita terpaksa bertindak, apa kita patut buat. Okey. Macam mana orang kita kena duduk kedudukan masing-masing. Oh, training lah tu. Ibarat training lah. Berhari-hari. Sampai saya ingat berminggu-minggu lah urusan ni. Pasal naik turun kereta api, naik turun kereta api. Pasal kita nak tiap-tiap anggota F ni tahu dan mengalami kawasan ni. Itu satu. Lepas tu timbul pula cerita. Kalau tak boleh naik kereta api, takut berjumpa ada security forces dan sebagainya, kita kemungkinan kena naik ikut sungai pula. Sudah. Dah. Rakit. Sekali lagi pula kita pun berlatih pula. Jadi bila kat sungai, sungai punya masalah ni, satu air dia bergerak. Ada tempat slow, ada tempat laju, ada tempat dalam, ada tempat tohor kan sungai. Jadi nak berakit dan sebagainya. Kita pun rancang lah, cuba buat rakit, nak naik rakit lah, yang naik boat lah. Lepas tu kita kena cari pula ambush site. Pasal kita kena ambush, sama ada kita nak sekat, nak tangkap dia, ataupun terpaksa tembak. Itu pulang. Jadi kalau kat sungai tu, dia messy sikit lah. Bermakna ada kemungkinan kita kena tembak dengan harapan ada yang hidup tu bolehlah kita gunakan untuk dapat intelligence. So sungai pun satu, kita buatlah, siap pasang floodlight dan sebagainya. Betul-betul macam filem lah. Macam filem. Okey. Kita test pasang floodlight. Kita test bila orang kita datang, katalah misalnya sekarang kita cuba gambar sekarang, okey, kita dapat ikut rakit nak dekat sampai nak masuk killing area. Sekarang buka lampu. Sama macam tu sekali. Dah lepas tu dia fikir, dia kata ini naik ke tepi pun tak boleh, ikut sungai pun tak boleh. Apa pasal kita tak ikut jalan? Jalan lah. Ni maknanya kita berfikir seperti mana komunis berfikir lah. Tak. Benda ni dah diutarakan. Diutarakan. Kita ada pilihan. Maknanya kita boleh naik ke tepi, kita boleh naik itu daripada information awal. Jadi sekarang ni kita terpaksa gunakan kita punya orang yang kita sekarang bekerja dengan kita tu. Source kita lah sekarang ni. Gunakan dia pula untuk berurus dengan apa komunis ni. Dia kata, baik kau naik ini macam betul lah. Jadi kita orang ni ajarlah dia. Memang sungai memang masalah. Tetapi pun takut kalau misalnya betul lah dia nak naik ke tepi, kita nak buat penangkapan, mungkin ada orang awam sedia dan sebagainya. Jadi naik kereta. Bila naik kereta kita kena fikir pula, naik kereta macam mana kita nak dia orang ni setuju nak naik kereta. Lepas tu jadi dalam kes Ops Kelah ni, kedua-dua sos ni bermain peranan yang bagus. Maknanya sos ni, sumber ni tuan-tuan, yang mana apa yang Datuk masukkan tu adalah bekas anggota komunis. Tak. Dia orang awam. Orang awam yang ada maklumat tentang orang awam yang dihubungi oleh komunis. Okey. Orang awam yang dihubungi komunis. Jadi secara tak langsung dia ada akses lah. Kalau kita tak tangkap dia jadi supporter lah. Okey. So kita ajar dia macam-macam lah, kita bagi tahu. Kata sekarang ni you bagi tahu komunis ni supaya kita boleh convince dia. Kita boleh mempengaruhi dia untuk ikut cara yang
apa Soh ni cakap lah kolonial, tapi kami lah duk train. Kita macam-macam kita imagine. Sementara ni kita buat lah area study, pergi kawasan tengok tempat mana nak ambush, kat mana nak duduk, mana nak buat roadblock dan sebagainya, macam-macam kita buat. Dan lepas tu bila dah puas hati, kita training pula. Tak tunggu ni, budak-budak dah training. Tiap hari dia training. Sampai orang kata, kalau you tengok cerita Dirty Dozen, kau punya tugas apa? Dia kata, aku buat ni. Kau punya tugas apa dan sebagainya. Jadi itulah dia punya istimewanya dalam M ni, pasal training pada kita mustahak. Saya nak orang pejam mata boleh bayang dah apa nak buat. Sampai macam tu lah. Jadi sambil tu, so macam mana agaknya satu hari dia orang setuju pula pasal nak naik ni. Naik apa? Nak naik kenderaan lah. Kenderaan ikut jalan lah. Ikut jalan raya? Ikut jalan raya. Kereta? Jadi sekarang kita pula kita kena fikirkan nak naik kenderaan apa. Takkan kita nak bawa bas. Jadi kita fikir-fikirkan taksi yang paling baik lah. Taksi orang kita bawa. Dan sos ni dia sendiri pasal dia nak mempengaruhi orang tu untuk terima, dia kata tak apa, aku pun ikut taksi, aku bawa, aku pergi ambil kau orang untuk turun ke Kuala Lupis daripada Padang Tengku. Ini jaminan aku lah. Jaminan dia. Jadi dia, bila dia orang dah turun ke bawah dia terima semua ni, kita mau rancang lah. Kita rancang macam kita punya style, kita tanda slipshot lah. Maknanya kita nak tahu pasti betul tak dia orang tu ada kat situ sekarang. Jadi mana kita kena ada satu OP untuk memerhati dia orang ni ada. Pasti bila dah pasti dia orang contact. Yes, pasti dia orang semua ada kat sini. Yang kedua, tengok orang kita tu datang dengan kereta dengan apa semua, pasti orang kita dah terang kan. Lepas tu pasti orang kita dia naik kereta tu. Sekarang bergerak. Sambil-sambil tu dalam maklumat kena 100%, tak boleh 90%. Dalam perjalanan pun ada orang kita OP kata okey sekarang dia dah lepas saya punya kawasan, lepas dia. Jadi bermakna kita orang yang menunggu pun dah. So apa yang kita buat dalam operasi ni, kita buat roadblock. Dan kita gunakan taksi yang tadi. So kita tahu timing dia berlepas, dia kat mana. Jadi kita sentiasa sampai nak dekat saya kata okey, sekarang radio silence. Dah tinggal nak menangkap je. Kita pilih termasuk ni Cik Isa ni, termasuk Cik Isa. Kita pilih cuma sekali termasuk saya 7 orang. Mosid, Sarjan Bakar, tak, Mazharuddin tak ada. Hashim, Aziz, Ibrahim, dengan Cik Mat. 7 orang kita. 7 orang. Saya ketua, pakai corporal. Kita menyamar. Tapi pakai uniform. Pakai uniform GD. Polis lama tu. Pakai uniform GD. Jadi dia orang ingat ni betul-betul roadblock biasa. Pakai yang poli biasa punya ni, baju biru seluar kuning tu. Rambut punting. Dia orang ingat polis balai lah. Betul. Okey. Jadi bila kita buat roadblock macam tu, hari yang pertama kita roadblock, arahan hanya untuk tangkap 2 orang saja. Ketua dia dengan isteri dia. Yang pertama. Lepas tu nanti selepas ni kita terpaksa pegang dia dulu. Tanya information lagi. Apa dia pesan apa ke dengan orang dia, kita nak tahu kan. So hari pertama tu kita cekut dia okey, cantik lah, tak ada masalah. Maknanya dia sampai. Yang saya diarahkan untuk buat acting ni betul-betul macam berlakon lah. Pergi jalan, turun naik. So bila dia datang tu dia nampak lah kita tengah turun naik. Dia datang tahan, tutup. Macam roadblock biasa. Okey, persoalannya yang tangkap ni ketua juga kan? Dia tak Acoh. Apa nama dia? Acoh dan wife dia. Dia nampak roadblock dia tak lari je. Dia duduk dalam kereta. Okey. Lepas tu dah dipujuk oleh yang kawan yang soft ni. Jangan susah lah boleh lepas lah. Dia kata jangan risaulah, susah kita sogok lah. Okey. Alright. Jadi dia pun confident ni. Okey, alright. Yang nak jadi cerita sebelum dia orang ni sampai. AOSPD Kuala Lupis. Dia tak tahu pasal roadblock ni. Dia datang pada pada Tengku berhenti. Dia berhenti. Saya kenal lah dia.
Dia marah. Ni apa budak-budak ni siapa penyiaran? Oh, saya pun pergi cepat-cepat. Sam, akulah. Dia terkejut. Okey. Dia tahu kan. Pasal apa ni, AOCB ni, dia pun dulu bekas E3. Jadi bila dia tengok Datuk, dia tahulah ini SB nya kerja ni. So, dia pun campur. Lepas tu, bila group sampai, Alhamdulillah, kita kita punya trik ya. Saya punya code, saya kata, tanki lah. Angkat tanki. Bila saya cakap tu, dia orang angkat lah. Tanki tu lesen tanki, apa ni, IC. Okey. Oh, itu dia punya kod lah. Dia punya kod. Saya kata, tengok tanki. Dia orang masuk lah, cukup. Dalam kereta ada berapa orang? 2 orang. Kita pastikan taksi tu 2 orang. Oh, okey. Kita dah pengaruhi dia orang. Kita tak boleh bawa ramai-ramai. Pasal kalau apa-apa berlaku pun, 2 orang saja. Komunis memang macam itu. Kalau dia pergi apa-apa dia nak buat pun, katalah dia ramai macam mana pun, dia takkan pergi satu tempat duduk satu tempat tak. Dia akan sampai dia berpecah. Itu dia mesti. Jadi mana kalaulah misalnya apa berlaku, casualty dia kuranglah sikit. Itulah tu maksud dia. So operasi tu nak tangkap 2 orang tu berjaya lah. Berjaya. Dia ada bawa senjata? Ada. Ada bawa senjata. Dia orang ni diarahkan oleh, walaupun dia dah setuju mula-mula nak simpan senjata dekat booth. Dia secara rahsia dia arahkan orang dia suruh bawa satu grenade, satu side arm. Dia pistol macam lah. Jadi bermakna kalau misalnya kita lambat cukup, dia ada kemungkinan dia boleh bunuh diri lah. Ataupun dia cabut. Oh, okey. Itu hari settle hari pertama. Itu hari pertama. Bila hari pertama lepas interrogation semua, kita tahulah cerita dia apa semua kan. Okey. Lepas tu kita start kita punya projek yang hari kedua punya. Tapi dia bukan esoknya tau. Okay. Ada masa selang 2-3 hari lah. Dan lepas tu kita buat selang sehari. So kita tangkap dua. Menggunakan taktik yang sama, roadblock? Yes, taktik yang sama. Pasal apa? Dia roadblock ni kalau orang awam tengok biasa je. Jadi orang awam tak ada, orang kata tak ada syak sangka kan. Paling kuat pun restore lesen tak ada je. Satu lagi, bila masa kita sebelum buat kita punya pergerakan semua kalau boleh under cover of darkness. Maknanya bila malam baru pergi. Sebab itu orang sekeliling. Padahal tu yang tempat pertama tu kampung tu. Kampung sebelah dalam tu kampung. Dia ada sungai saja kampung. Kampung Tempoyang ke mana. Tapi dia orang ni tak tahu. Dia tak tahu apa berlaku. Esoknya pun tak ada reaksi, tak ada keluar berita dalam. Jadi benda macam ni memang bagus untuk kami. Lagi benda tu dirahsiakan, lagi tak tahu orang awal, lagi baik. Jadi maknanya kita boleh buat kemudian. So tangkap total semua lebih kurang 16 orang. Tu dia. Tanpa melepaskan walau sebutir peluru. Alhamdulillah. Tanpa menitiskan darah. 16 orang caught in the red handed lah orang kata kan. Hanya last saja. Okey. Apabila kita bawa daripada 6 assault unit pun ada hantar orang dia. Pasal dia nak jumpa kan. Bila dia turun ke bawah, itu saja ada lepas tembak. Pasal dia tu pun boleh tengok dia bodyguard contoh. Badan dia pun tegar. Memang susah. Amat dengan Thompson. Mudah dapat angkat tembak. Itu dia tertembak. Tapi alhamdulillah dari segi cedera, seorang aja orang kita cedera sikit je kat sini. Itu pun agaknya terhentak masa nak apa. Itu je. Alhamdulillah. Dan lain semua beres. Cik Isa adalah salah seorang anggota roadblock. Betul? Yeah. Ceritakan sikit pengalaman ni buat polis menyamar polis. Tapi bukan menyamar macam mana? SB menyamar jadi GD lah. Tugas am. Okey. Dia uniform tu complete lah. Okay. Ada masa tu pakai baju biru light blue. Selalu dengan seluar kuning. Tapi saya dengan Cik Ibrahim pakai polis hutan ni. Pakai polis hutannya. Saya bertindak sebagai cover. Cover mana tadi? Saya pegang satu silencer senjata kan. Jadi seandainya keadaan bila berlaku kan, dia terlari kan, tu arahan dia tembak je. Okey. Tapi itu rahsia lah, kita pakai silencer kan. Itu je. Daripada malam pertama, kedua kali dan terakhirnya tu. Dan malam seterusnya dah ada orang lain pula lah. Itu. Bila setiap kali nampak target menghala, target tu menghala ke depan,
Masa tu perasaan macam kan. Kita ni semua manusia lah. Yalah. Walaupun keadaan macam mana, perasaan takut ada. Semua bukan lah. Bohong lah tak takut. Tak bohong lah. Tapi apabila berlaku tung sekejap mata, semangat tu lagi. Itu. Sebab itu dia alignment of surprise tu macam ada. Macam kita nak tangkap orang daripada pernah tangkap yang paling besar daripada saya ni. Pasal element of surprise tadi kan, memang dia terperanjat dia dalam 2-3 saat. Tapi kalau dia dah sadar, memang dia kuat balik lah. Itu dia punya nak jaga tu kan. Jangan belum dah tentulah kan. Itu dia. Datuk, 16 orang 16 orang semuanya dalam ops 16 orang daripada 6 unit. Okey, cerita sana okey. 2 orang lagi daripada 6 unit. Okey. Dalam berapa hari punya roadblock tu? Berapa hari punya roadblock? Berapa kali punya roadblock? Berapa kali roadblock yang dapat 16 orang ni? 8 kali lah. Maknanya setiap kali dapat target je, tak buat stok lah roadblock tu. Ke macam mana? Dia Sedang. ada tu dalam satu malam tu dua. Okey. Pun ada. Dua sekali lah. Maknanya kita ambil 2, lepas tu 2. Malam tu 4 lah. Macam tu lah. Okey. Sebab itu jadi kita tak nak roadblock ni pun panjang lama sangat kan. Okey. Bila dapat tutup balik Satu apa yang you kena faham, satu budak-budak ni dah training cara menangkap lah. Jadi kita confident pasal dia kata pasal perasaan takut tadi kan. Perasaan takut ni memang ada, tapi saya confident. Sebagai ketua situ saya confident. Dan lepas tu saya selalu cakap, okey sekarang relax, masing-masing acting. Betul-betul macam roadblock biasa lah. Yang tengok bawah lah, macam tu lah. Lepas tu saya kata, okey ready, okey tenang semua orang. Macam tu lah. So bila dia orang sampai jadi action tu tak ada masalah. Walaupun kita ada perasaan, mana dah tahu kan, nasib tak baik, dia cabut yang grenade. Memang banyak cerita lah. Kalau cabut yang grenade, kalau meletup, orang yang dalam kereta orang kita tu, 2 orang dah guarantee dah. Datuk, the moment Datuk cekup orang tu, komunis tu, memang muka dia berubah tu lah. Memang dia kira semangat dia luntur habis lah. Kira macam mana? Ataupun dia pun berlakon juga buat macam apa ni? Dia sebenarnya masa kes kita orang buat ni, dia macam dia tak percaya, alah aku kena tangkap. Macam itulah lebih kurang. Macam dia kata macam mana boleh jadi macam ni? Masa tu dia tak terfikirkan orang dia punya source kita tu menipu dia. Dia tak terfikir, dia memang macam tergamam lah kita masa tu. Dia pun terpaku tapi kalau bagi peluang memang dia tembak. Tapi saya heran satu je tu. Bila dia dapat roadblock, dia nampak roadblock, takkan dia dah tak standby tangan ke apa ke? Sebabnya yang diyakinkan oleh source cakap, relax, jangan kelang kabut. Pura-pura macam tak ada apa-apa ke. Macam itulah. Kita dah bagi train dia apa nak cakap. Dia satu tu kan. Kemungkinan bila yang pertama tu dah tak balik lah, makna selamat lah dia. Dia yang kedua dia confident lagi lah. Confident Ketiga dan seterusnya tu betul. Kita daripada segi manusia lah kan. Memang dia programkan lah. Bila lepas satu ni, makna yang lain tunggulah kau punya turn. Okey. Maknanya berapa lama keseluruhan masa yang diambil untuk ops Sula ni? Ops kelas. Ops kelas ni. Ops kelas, macam saya kata lah, kalau you concentrate pasal apa ni, roadblock ni saja. Kira dalam 4 hari ke 5 hari selesai dah. Kalau roadblock sajalah. Tapi dia ada kaitan dia. Sebabnya tiap-tiap kali kita bawa dia orang ni masuk, kita buat interrogation. Jadi kita tanya dia apa ni, macam-macam kita dapat lah. Satu daripada perkara yang kita dah guarantee dapat, apa barang yang dia nak bawa tu, dia letak kat mana. Pasal dia tak ada angkut sekali dengan dia. Dan itu satu. Satu lagi, sekarang ni, misi ketua tu, macam mana dia kalau misalnya tak ada berlaku lah, macam mana dia nak menghubungi direct kepada Chongcho, kepada 6 escort unit tu, macam mana. So benda tu dia cerita apa semua. Jadi daripada cerita tu memang advantage pada kita. Sebabnya Chongcho sendiri pun
tak betul-betul mengetahui misi dia orang ni. Apabila dia dah dihubungi, baru dia tahu. Itu pun mula-mula dia macam kurang percaya. Takkan sampai ramai-ramai kena tangkap ni. Asyik-asyik tak bukan pasal kena tangkap. Macam mana dia orang ni alih-alih ada kat sini? Pasal bukan dekat macam saya kata lah. Berapa hari, 3 bulan baru dia sampai. Tapi dia orang bergerak ni, bukanlah dia bergerak tiap-tiap hari tu. Dia bergerak, dia tengok kawasan. Ada ke kawasan tu ada can, selamat ke, boleh tak situ ada kontak ke, kan, untuk masa-masa depan. Macam itulah. Dia turun bawa. Masa kejadian tu kan, yalah kan, senjata dia bawa. Tapi dia bawa karbine tu kan, dia bungkus, dia masukkan dalam batang ubi tu. Dia ada senjata panjang dia masuk. Dia belakang lah. Maknanya kita dah tahu lah. Tapi kita orang mula-mula ingat bila senjata panjang tak ada, kita okey lah kan. Tapi bila dapat tangkap yang pertama, macam laka betul. Selain daripada 16 orang yang kena tangkap tu, apa barang yang dirampas dalam tu? Ada karbine, ada Thompson gun pun ada, grenade buatan sendiri ada, pistol ada, pistol lama ada, macam-macam lah. Banyak lah senjata. Bukan orang kata apa, nak tangkap seorang komunis pun bukan mudah. Tapi 16 orang tangkap dengan tanpa pertempuran tu, itu satu perancangan yang sungguh hebat. Betul. Itu yang kata kejayaan besar, antara kejayaan besar F-Team. Betul. Menangkap hidup-hidup 16 orang ni. Dia ops kelar ni yang mustahak ni. Kita kena ada master planner. Satu. Yang kedua, kita kena berbincang dengan semua orang kita. Macam mana nak buat, macam mana nak tangkap, macam mana reaksi dan sebagainya, semua kena buat. Mana persediaan kita kan. Kawasan roadblock tu bukan setakat roadblock saja. Di kiri kanan roadblock tu masih ada orang kita. Kita letak orang kita macam dalam ambush. Sekiranya nasib tak baik terlepas misalnya, tu dia orang punya habuan. Ada dia nak tangkap ke, nak tembak ke, itu pulang pada keadaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kalau tengok di sebelah kiri dan kanan saya adalah t-shirt F-Team. Yang saya pakai ni adalah cap F-Team. Jadi kalau tuan-tuan berhasrat untuk mendapatkan merchandise ini, sila hubungi nombor tertera. Kalau nak combo, ada combo A 150, combo B RM80. Kerana ini saja tuan-tuan, sebab F-Team sudah tidak ada lagi. Dengan termeterainya perjanjian dengan PKM pada tahun 89. Second design. Tak lama kemudian F-Team pun dibubarkanlah. Anggota dan pegawainya banyak diserapkan ke unit-unit lain. So, jangan tanyalah lepas ni. Kalau tuan-tuan pergi ke balai mana, saya nak jumpa anggota F-Team, tak ada dah. Yang tinggal hanyalah kenangan dan memori yang terpahat di dalam diri pegawai dan anggota masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, pergerakan F-Team dianggap rahsia sehinggalah beberapa tahun yang lalu apabila kerajaan decide untuk menukar status kerahsiaan tu. Jadi maknanya kita dah boleh bercerita lah, sehingga mana yang kita petang ni kita bercerita tentang pergerakan, kejayaan dan sebagainya. Dulu tahun 80, 90-an kita tak boleh cerita. Jangan kata nak cerita. Kita tak tahu pun kewujudan F-Team ni. Kita tak tahu pun kita ada satu operasi yang bagi saya unik lah. Bagi saya, Ops Kelah ni unik kerana dia tidak melibatkan apa-apa pertempuran, tetapi Muslihat Datuk Abdullah dan anggota-anggotanya menyamar daripada cawangan khas sebagai anggota poli biasa, buat roadblock. Buat sekatan jalan raya. Jadi sehingga kan pengkomunis pun tak perasan. Dalam tempoh berapa kali buat roadblock tu, akhirnya berapa tadi? 16 campur 2 lah dengan orang. Yes, 16 orang komunis ditahan begitu saja. Datuk, konsep tu boleh pakai sekali je ke? Maknanya tak boleh di-applykan untuk operasi lain? Dia operasi ni sebenarnya ikut pada keadaan. Kalau pasal roadblock ni banyak kali digunakan. Masa saya mula-mula masuk air pun macam tu, alih-alih terkejut. Mai. Saya kata, mana? Cari baju GD pakai. Macam tu je. Untuk pernah buat tangkapan dekat Semenyih. Pasal kita dapat tahu dia dah berlepas daripada Johor Bahru. Jadi kita anggarkan agak-agak pukul berapa dia sampai gitu. Kita standby dekat situ. Standby baju. Kita buat macam roadblock, macam road check ni tau. Masa okey, dah tahu dia dekat situ kan, letak dia, tunggulah.
Tapi tak ada keluar zaman, tak ada apa lah. Terus macam tu. Okey, diam tak diam kita sudah hampir 1 jam bersiaran. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau berakhirnya sesi penceritaan. Kalau nak ikut nak cerita pasal F-Team ni, daripada tahun 71 sampai banyaklah tuan-tuan. Sebulan pun tak habis bercerita. Tapi tak apalah, orang kata apa, daripada garasi ingin menyahut, ingin menaikkan, ingin berterima kasih. Cara garasi berterima kasih terhadap budi dan jasa pegawai dan anggota F-Team adalah dengan cara beginilah. Kita buat pengkisahan, kita ada 3 hari kita buat pengkisahan. InsyaAllah mungkin akan datang kita akan ada lagi pengkongsian cerita F-Team dengan para garasian. Sebelum kita berakhir, saya ingin ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk dapatkan merchandise F-Team, kerana anda tidak akan jumpa lah merchandise ni di mana-mana kerana pasukan F-Team telah pun dibubarkan. Baik, Cik Isa, selepas F-Team dibubarkan, ke mana pergi anggota-anggota pegawai? Macam Cik Isa sendiri, pergi ke mana? Dia macam mana? Saya lepas 89 tu masih berada di situlah. Oh, okey. Mana kita buat kerja lain yang sesuai dengan keadaan kan. Kemudian 94 saya bersara lah. Okey. 94 kan. Bersara. Saya masuk ni TRI Security lah. Security tu di bawah diajuk oleh Tan Sri Tajuddin Ramli. Okey. Saya dengan Idrus ikut dia lah sebagai bodyguard. Mana dah keluar daripada polis lah. Kemudian masa tu keadaan ekonomi kawat lah kan. Saya kerja dia 2 tahun lah. 2 tahun tu semua nak nak dibagi BSS lah. BSS. Saya ambil lah BSS semua kan. Tapi saya dijanji oleh Tan Sri, dia nak ambil saya lagi dengan Idrus seorang lah. Kan. Kalau belum masa kira. Saya masuk masa tu saya masuk security. Di security tu saya sebagai pegawai penyiasat lah. Dari segi kehilangan duit. Ya, pasal security ni dia buat Escort duit sebagai ambil duit bank berapa seminggu pelanggan dan sebagainya kan. Itu kehilangan di situ. Saya buat dia punya Tapi pengalaman di F-Team banyak membantulah. Walaupun dia punya cara lokasi dia bukan dalam hutan, di bandar. Tapi dia punya siasatan kita boleh apply lah. Banyak menolong betul. Daripada contohnya anggota tu kan dia curi overtime kan. Lepas kerja patut pukul 5 dia balik base kan. Tapi dia pergi menyelit pergi minum kopi mengular 2 jam situ. Masa tu arwah Allahu Akbar ni posisi Selangor Yaman Ismail Yaman. Ismail Yaman. Saya bin bos. Dia bagi tugas saya dengan Idrus tu tangkap dia macam ni. Saya pun buatlah, ambil gambar semua dia. Guna kaedah macam mana nak tangkap kami ni. Macam tapi tak tangkap itu. Saya ambil gambar aja kan. Ambil gambar dia betul memang ada ni. Saya bagi kerja datang hari Jumaat. Hari Jumaat depan baru datang balik. Jadi orang tak tahu siapa saya ni orang ni. Jadi dia SB punya cara memang itulah. Sampai buat report pun. Sampai bagi dia semua. Dia banyak dah bukti-bukti yang dia orang ni kita dapat tangkap lah melalui gambar lah. Gambar ni. Gambar nak cara sulit. Sekarang pakai apa ni? Handphone. Dulu main kita ada lah. Tak boleh cakap lah tu kan. Habis tu dia pun dipanggil orang ramai-ramai ni. Dia kata ni apa ni? Pekerja-pekerja ni banyak curi apa ni. Dia orang tak percaya. Tunjukkan slide apa semua ni. Tapi sebelum tu saya dah berjanji dengan bos saya tadi kan. Jangan ambil tindakan dia orang. Warning dulu. Warning dulu. Baru. Jadi bila dia dah nampak dia kan, mana gambar dia ada semua ada kan. Baru dia terperanjat. Siapa yang ambil dia tak tahulah kan. Bulan depan merodom dia punya apa ni? Overtime. Memang banyak. Itu kan. Maknanya boleh guna lah. Itu. Datuk. Okey Datuk. Kita dah 3 hari dah bersiaran. Kita dah dengar. Basically kita dah dengar pengalaman campur hari ni kira 6 orang lah. Pegawai dan anggota F-Team. Datuk sebagai
orang kata orang kanan dalam pasukan F-Team, orang lama dalam F-Team. Kini F-Team dah tak ada tu. Ya. Kan apa harapan Datuk pada masyarakat ke ataupun pada kerajaan ke apa tu? Adakah Datuk mahu F-Team ni dikenang ataupun dihidupkan semula di Bukit Aman contohnya, dengan konsep yang sama tapi mungkin berlainan sikit lah cara, sebab komunis dah tak ada. Macam mana Dok sebagai orang lama ni? Saya ingat nak tanya pasal off-sekolah, tak habis off-sekolah sebenarnya. Oh, tak habis lagi? Tak habis. Oh ya. Kita habiskan dulu off-sekolah. Saya ingat dah habis dengan 16 orang ni. Okey. Alright. Kita dapat balik, hidupkan balik penghubungan antara successor dengan Alright. Lepas tu kita cakap dengan successor. Sekarang ni kita sudah bergerak dekat satu kawasan dekat Kuala Lupis. Okey. Kalau boleh saya nak orang itu turun, kita jumpa di situ. Okey. Jadi macam mana pun, alhamdulillah successor percaya. Okey. So dia hantar 3 orang. 3 orang ke 4 orang. Okey. So bila dia hantar itu, nama tempat ni adalah Pulau Jubilee. Okey. So apa yang berlaku pada hari orang kita diketuai oleh Inspektor Song, Song Lengkap, dia dengan 3 lagi anggota duduk satu tempat, pura-pura macam itulah camp. Okey. 16 esok ni. Oh, okey. Dummy. Dummy. Jadi yang diorang ni pula daripada sungai sebelah sini. Dia terpaksa melintas, dia naik pelampung, terpaksa berenang sungai. Usaha ni pasal nak jumpa sangat dengan 60 esok ni. Ni arahan daripada Chong-Chong lah. So dia pergi, dia melintas, dia naik ke atas tu. So orang kita ni, mana yang bukan Siti ni, dia kena belajar macam mana cara-cara Siti nak salute dan sebagainya lah. Jadi Song dia kena belajar ni semua lah. Jadi bila jumpa orang ni, dia pergi. Sambil lah dekat sampai kan, dia rasa macam kalau lagi lama tunggu, lagi banyak berbicara, lagi jadi kantoi. Jadi kantoi. So dia kata dia nampak je dah dekat dengan geng dia signal tangkap. Seorang ni melawan, dia keluar pisau. Tiga orang kita orang luka. Tapi 2 orang tak serius. Si Song pun kena, nasib baik tak kena tikam lah. So alhamdulillah dapat tangkap yang 2 orang ni. Walaupun bergelut-gelut, kita bawa dia ke sana, dia jumpa member lama dia tak boleh buat apa dah. Terus jadi kawan, dia cerita habis lah, berlambat lah semua keluar. Sementara tu sekarang yang seorang tu, yang ada sebelah sini, dia ada satu sentri, dia duduk sentri seberang sini sungai. 2 orang dia pergi seberang. Dia seorang ni, dia tak bergerak. Punya setiranya dia tunggu. Sampai siang tak bergerak. Jadi kita orang fikir macam mana nak halau dia ni lah, suruh balik. Pasal dia tak nampak apa-apa, dia tak tahu apa. Kira orang tu hilang kan tak. Jadi tak tahu apa nak buat. Kali kita terfikir, kita okeylah, kita hantar kita punya bot polis. Lepas tu bila sampai dekat Pulau Jubilee tu, pura-pura macam bot tu rosak. Okey. Dia singgah tu. Sambil tu duk jeling-jeling kat tengok kawan ni semua. Dia tak bergerak. Ya Allah. Tak bergerak. Lepas tu dia bagi tahu. Okeylah, kita hantar kita punya orang. Tak ada. Kita orang ikut sekali dengan bot polis tu. Saya kata okey, sekarang ni saya kata macam inilah. Kita pusing, kita buat U-turn, kita pergi, kita turun. Lepas tu kita balas. Kita balas balik carilah. Jadi kita orang semua berlima ke berenam dia tahu. Cikgu Syukur semua dia. So bila kita jalan dengan adik kita, tapi bila sampai dekat dengan tempat dia sentri, kita tak tahu sebenarnya mana exactly tau tempat dia. Jadi saya pesan dengan 2 orang, Rosli Idrus dengan Arwah Zakaria. Saya kata you turun bawah ni check ni. Jadi saya orang ketiga lah. So bila dia turun, alih-alih dengar macam dia baling grenade. Nasib baik tak meletup, jatuh dalam sungai. So bila dia orang dengar bunyi tu, dia reaksi tembak. Tembak kena dia. Tapi dia dapat lari. Pasal tembak dengan M16 ni makan masa. Pasal dia tembus tu tau. Jadi lepas tu dia bila saya naik atas balik, saya jerit dengan budak-budak ni. Cover tepi. Saya kata kalau misalnya dia lari, tembak. Pasal tak ada peluang nak tangkap lagi, dia dah lari tu. Lepas tu dia pun dah luka. Jadi rupanya bila budak-budak kita turun sini, dia balik ke atas. Dia balik ke atas saya, dia tembak Cikgu Syukur tau. Dia tembak. Dia kata, dia ni
Lepas tu saya sengajalah jaga. Oi, surrender. Dekat. Ini rel kereta api, dia bawah tu je. Tapi kita tak nampak pasal apa ni. Polis dengan pokok. Lalu surrender. Bila kita kata surrender, tembak. Saya signal dengan Rosli, dengan Zakaria. Dia kata, okey lah, ini kita berempat dengan Cikgu Syukur. Kata, okey, 1, 2, 3, kita naik atas, terus tembak. 4 orang tembak. Nampak. Tak, kita dah tahu dah. Masa tu kita dah, pasal bila dia tembak, kita tahu dah kedudukan dia. Tapi selagi dia tak keluar, kita pun tersangkut, tak boleh buat apa. Dan ketapi masa tu, ketapi nak datang tau. Dah time ketapi datang. Saya kata, tak boleh, kita kena tembak kat dia. Bangun, berserentak, pergilah tembak. Mati kat situ. Tu, dapatlah tu seorang. Betul-betul tak berapa lama ketapi pun melintas. Kalau tidak, tengah-tengah. Macam filem lah. Macam filem lah. Jadi kat situ, maknanya kita dapat tangkap 2 malam sebelum tu dan tembak 1. Kononnya ada 1 lagi terlepas. Jadi itu pun kemudian kita dia song dengan kauku dengan motor. Orang kait track-track dapat tembak. Jadi mana kita tembak 2, tangkap 2. So total dengan 18, 22 orang. Settlelah, tutuplah cerita Ops Kelah. Baik, Tok. Itu soalan saya tadi tu. Ni F-Team dah dibubarkan lah. Kata-kata terakhir tu. Okay, saya tidak orang faham pasal apa F-Team dibubar. F-Team, bila dia buat F-Team, tujuan dia untuk intelijen, dapatkan intelijen dan serah intelijen kepada tentera. Tapi bila kita tengok macam tak kurang efektif. Jadi itu pasal kita sendiri ambil orang kita train orang kita gunakan, kita cari intelijen, kita juga buat escort orang kita kalau pergi dengan tentera, dan kita juga pastikan apa ni operasi tu daripada start to finish lah. Maknanya tak payah kita boleh serang ini bila orang buat kita tak tahu apa berlaku, nak start balik. Itu tujuan F dibuat. So apabila kita dah buat macam itu, kita tujuan pasal nak menentang komunis. Nak pastikan perjuangan komunis selesai. Itu pasal F ditubuhkan. Apabila dah selesai, kemudian bila maksud selepas Ops Talung, komunis pun dah tak ada. Jadi dia orang petikai, dia mula tanya, apa boleh kita lakukan dengan F-Section? Jadi kerana kita punya training, kerana boleh apa yang kepakaran yang kita dah dapat, dia bagi peluang pula untuk F ni jadi sebagai satu tim yang mana tim-tim lain tak boleh buat atau tak boleh selesaikan, kita bantu. Termasuklah serious crime, smuggling, kidnapping, macam-macam kes-kes yang jenayah berat lah. So F bantu. Tapi apabila benda ni berlaku, masalah F-Section kerana dia datang pada SD, dia tak boleh pergi ke mahkamah. Jadi kalau misalnya ada kes yang berkait dengan F-Section, katalah kita tembak ke, kita tangkap ke apa kan, dan nama kita timbul, kita terpaksa pergi mahkamah. Jadi ni satu daripada sebab yang sekarang ni, okey, F-Section, apa yang you patut ditubuh dulu dah lakukan, dah habis kan. Sekarang ni dia sepatutnya apa yang dia boleh buat itu dia convert. Dia convert F ni sebagai satu special unit untuk perkara tertentu. Tetapi lain-lain division macam crime side pun dia pun dah ada dia punya strike team. Yang dadah pun nak adakan dia punya strike team. So semua orang nak ada strike team masing-masing. Termasuklah Suffolk lah, Starpok lah, macam-macam nama. Jadi bila timbul macam ni, jadi kita punya function akan bertindih. Itu sebab F-Section dibubarkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi sejam lebih kita bersama dengan kita dalam episod terakhir pengkisahan F-Team. Terima kasih kepada Cik Isa, terima kasih kepada Datuk Abdullah, terima kasih kepada tuan-tuan yang mengikuti siaran ini. Jangan lupa untuk dapatkan merchandise yang telah dinaikkan, ada di sebelah kiri, di sebelah kanan saya. Dan pada yang terlepas pada petang ini, anda boleh saksikan semula wawancara kita ni di channel YouTube Garasi TV. Kerana di channel YouTube pun kita akan naikkan perbualan kita ataupun wawancara kita pada petang ini. Jangan lupa untuk sesi sales kita pada petang ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih para Garasians.
Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.